Assalamualaikum, apa khabar? Sihat? Saya tengok muka awak ni macam ada masalah yang belum diselesaikan. Waalaikumsalam, kau baik, sihat Alhamdulillah. Ya, memang saya ada masalah. Sebelum tu boleh saya tahu nama awak siapa dan umur awak berapa? Nama saya Nur Naiza Syahada binti Cik Nain dan umur saya 18 tahun. Oh, kiranya awak ni murid pelajar SPM pelepasan tahun 2020 ya? Ya, betul. Boleh saya tahu awak ni sekolah di mana dahulu sebelum masa SPM? Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra. Oh, Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra. Oh, di tingkatan 4 dan 5. Apakah aliran yang awak ambil di sekolah tersebut? Semasa di tingkatan 4, saya mengambil aliran sastra kerana seminat tentang sastra berbanding dengan aliran sains yang memerlukan pelbagai teori. Oh, awak ambil aliran sastra kerana awak nak mengetahui dengan lebih mendalam tentang aliran sastra berbanding dengan aliran sains. Ya, betul. Oh, begitu. Okey, sebelum kita memulakan sesi bimbingan ini, saya nak memperkenalkan nama saya dahulu. Nama saya Nur Nadira Shahana. Saya merupakan kaunselor awak. Awak boleh menceritakan masalah awak atau luahkan apa yang awak rasa dengan saya. Jika masalah awak itu berat, saya akan merujuk pada pihak atasan supaya masalah awak ini dapat diselesaikan. Okey, apakah tujuan awak datang ke sini? Mungkin awak ada tujuan yang awak nak mengenal. Mesti awak ada tujuan yang awak nak saya tahu dan ataupun awak nak meminta pendapat daripada saya. Jika ada, awak boleh luahkan kepada saya. Ya, betul. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk meminta pandangan dan pendapat daripada kaunselor kerana saya keliru tentang masalah untuk melanjutkan pelajaran. Saya ingin mengetahui tentang kebaikan melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma ataupun kelebihan melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Ramai yang mengatakan bahawa sekiranya melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma senang untuk mendapatkan pekerjaan berbanding dengan tingkatan 6. Oh, jadinya awak keliru sama ada untuk memasuki bidang diploma ataupun ke tingkatan 6. Awak takut kalau awak pilih bidang tingkatan 6 ni, awak susah untuk mendapatkan pekerjaan. Manakala kalau awak pilih bidang diploma ni, senang untuk mendapat pekerjaan. Macam tu? Ya, betul. Saya keliru untuk memilih sama ada melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma dan saya takut sekiranya saya memilih untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6, saya tidak boleh membawa suatu subjek. Okey. Sekiranya saya melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma, saya akan menyusahkan keluarga saya kerana kos yang ditawarkan memerlukan pembayaran yang tinggi. Sekiranya saya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6, bapa saya akan lebih berasa senang dan tidak akan menyusahkan mereka lah untuk membayarkan pembiayaan sekiranya saya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Oh, jadinya awak bukan sekadar keliru tapi awak takut sama ada pilihan awak itu terbaik untuk awak ataupun keluarga awak. Jika awak pilih STPM ataupun tingkatan 6, awak takut awak ni tak boleh membawa subjek tersebut. Jika awak memilih bidang diploma ni, awak takut awak ni membebankan keluarga awak. Ya, betul. Rakan-rakan saya banyak melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma kerana mereka menyatakan bahawa melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma, mereka akan senang untuk mendapatkan pekerjaan berbanding melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Saya keliru untuk memilih antara diploma dan tingkatan 6. Oh, jadinya awak mahu mengikut rakan-rakan awak untuk melanjutkan ke bidang diploma dan tak mahu ke bidang tingkatan 6 sebab tak ada rakan-rakan? Tidak, bukan begitu. Saya boleh je untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 sebab saya lebih mudah untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 kerana subjek yang ditawarkan lebih mudah berbanding dengan peringkat diploma, iaitu universiti yang menawarkan subjek yang agak sukar kepada saya bagi saya. Okey, boleh saya tahu macam kamu kata tadi,
di tingkatan 6 ni dia lebih memberi subjek yang senang. Apakah subjek yang ditawarkan kepada kamu? Subjek yang ditawarkan adalah 5 subjek. Okey, subjek yang pertama mengajar am. Subjek yang kedua semilih sastra, kerana daripada dulu lagi sejak tingkatan 4 lagi saya mengambil aliran sastra. Okey, subjek yang ketiga adalah muek, dan subjek yang keempat sejarah, dan subjek kelima bahasa Melayu. Semua itu adalah sedikit sebanyak telah daripada dahulu lagi sejak sekolah menengah. Saya memang ada ambil subjek tersebut dan ia memudahkan saya untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Cik, betul ke pendapat saya sekiranya saya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6? Ada yang mengatakan bahawa tingkatan 6 ni subjeknya sama dengan peringkat universiti. Kamu berfaham macam tu. Sebenarnya saya pun merupakan bekas pelajar tingkatan 6. Dan bagi saya, subjek tingkatan 6 ni tidaklah terlalu sukar jika awak mengatakan benda tu senang. Kalau awak masuk cakap benda tu susah lah, maka ia akan menjadi susah. Saya pun ada masalah macam tu juga. Semasa masuk awal-awal tingkatan 6, saya rasa macam subjek ni susah lah. Tapi bila kita faham benda tu, kita cakap senang, boleh buat. Benda tu akan jadi senang kepada kita. Sebagai contoh, dulu saya ada masalah tentang dalam subjek pengajar am. Saya tidak tahu dan saya takut untuk nak memberitahu cikgu. Tapi sebabnya cikgu di tingkatan 6 ni senang untuk berkomunikasi, di mana cikgu tingkatan 6 ni banyak membantu kalau awak tak faham satu subjek itu. Dan alhamdulillah saya berjaya dalam subjek pengajar am yang dahulunya saya merosot, dan setelah dibantu oleh cikgu, dia dapat membantu saya memahami tentang subjek tersebut. Oh begitu. Semasa di tingkatan 5, saya tidak diberi pendedahan tentang kelebihan melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Cikgu saya banyak menceritakan tentang kebaikan menyambung pelajaran ke diploma, dan saya berasa keliru dan saya ingin mengetahui tentang pengalaman cik yang berada di tingkatan 6. Boleh saja saya boleh menceritakan tentang pengalaman saya di tingkatan 6. Semasa saya di tingkatan 6, saya pun mempunyai masalah seperti kamu, sama ada untuk melanjutkan ke bidang diploma ataupun tingkatan 6, dan saya pun kurang didedahkan. Tetapi saya minta pendapat pelajar-pelajar yang lepasan tingkatan 6. Mereka cakap tingkatan 6 ni lebih mudah untuk awak masuk ke universiti berbanding dengan peringkat diploma. Sebab tingkatan 6 ni adalah selangkah kaki kamu ke universiti. Adakah sukar untuk kita memasuki ke tingkatan 6 sekiranya kita tidak mendapat grade yang diingini untuk melanjutkan pelajaran ke universiti? Bagi saya tidak sukar. Kamu hanya perlu lulus bahasa Melayu, sejarah dan juga bahasa Inggeris untuk melanjutkan pelajaran di tingkatan 6. Dahulunya dalam tingkatan 6 ni awak perlu tahu dekat dalam semester, dia ada 3 semester. Semester 1, 2 dan 3. Semester 1 ni dia ada kerja khusus, dan semester 2 ni ada kerja khusus. Saya mengalami masalah tentang kerja khusus sejarah semasa semester 2. Saya rasa saya macam tak boleh buat tentang kerja khusus tersebut. Tapi cikgu sejarah saya ni panggil saya, cakap apa masalah kamu. Dia lebih nak mengadakan macam hubungan di antara murid tu. Dia tak bagi saya cepat down. Dia macam tetap memberi semangat saya supaya saya dapat menyelesaikan kerja khusus tersebut. Dan dia juga memberi saya idea-idea yang boleh membantu saya dalam menyelesaikan kerja khusus di tingkatan 6. Sebab itu saya rasa di tingkatan 6 ni lebih mudah untuk berkomunikasi dengan guru berbanding dengan bidang diploma, di mana kita tahu dalam diploma ni pelajar susah untuk berkomunikasi dengan pensyarah, dan pelajar hanya berkomunikasi dengan pensyarah ketika di kelas sahaja. Sebab itu saya rasa di tingkatan 6 ni lebih mudah untuk saya berkomunikasi berbanding dengan diploma. Boleh saya tahu dengan lebih mendalam tentang tingkatan 6? Hal ini kerana saya tidak tahu tentang banyak pengetahuan tentang tingkatan 6. Di sekolah pelbagai
institusi yang berkenaan dengan diploma datang ke sekolah untuk memberitahu tentang jalan yang mudah untuk ke arah diploma, seperti Politek Mara yang memberitahu cara-cara yang mudah untuk pergi ke diploma. Oh begitu, saya faham maksud kamu sebab saya pun pernah mengalaminya. Sebagai contoh, semasa mengambil result, Kolej Politek Mara ni memberitahu tentang kekurangan dan kelebihan dalam diploma, dan mereka juga memberitahu tentang sedikit sebanyak tentang diploma ini. Berdasarkan pengalaman saya tentang kelebihan tingkatan 6 ni, bagi saya tingkatan 6 ni adalah jalan yang singkat untuk ke peringkat ke universiti. Hal ini kerana tempoh pengajian di tingkatan 6 iaitu setahun setengah, dan selepas itu kamu boleh mohon untuk masuk ke universiti. Dan di tingkatan 6 ini juga ia dipanggil sebagai satu langkah kaki sudah menuju ke universiti. Sebelum ni saya macam kurang faham, tapi bila dah sudah alami, baru saya faham bahawa peringkat tingkatan 6 ni merupakan jalan yang singkat untuk ke universiti jika kamu mendapat PNJK yang terbaik. Bolehkah saya tahu kenapa Cik cakap bahawa tingkatan 6 ni adalah jalan singkat untuk ke universiti? Boleh. Macam ni, kenapa tingkatan 6 ni dikatakan jalan yang singkat untuk ke universiti? Hal ini kerana di tingkatan 6 ni ada 3 semester sahaja, nak dibandingkan dengan diploma yang mempunyai 6 semester. Dan tempoh pengajian di tingkatan 6 ni juga singkat, iaitu setahun setengah. Manakala diploma, dia akan mengambil masa 3 tahun untuk kamu habiskan pelajaran. Jadinya di tingkatan 6 ni mempunyai setahun setengah, iaitu mempunyai semester 1, 2 dan juga 3. Selepas itu kamu boleh melanjutkan ke pengajian ijazah. Jika nak dibandingkan dengan diploma yang mempunyai 3 tahun untuk kamu habiskan dan melanjutkan ke peringkat ijazah. Sebab itu saya cakap peringkat tingkatan 6 ni merupakan jalan yang singkat untuk kamu pergi ke universiti. Sebelum itu saya pun tak faham kenapa orang cakap tingkatan 6 ni jalan yang singkat. Setelah saya alami, baru saya faham mengapa tingkatan 6 ni jalan yang singkat dan memudahkan pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah. Di tingkatan 6 ni juga kamu harus wajib mengambil MUET, kerana MUET ni tiket untuk masuk ke universiti. Kenapa di tingkatan 6 ada MUET? Dekat peringkat diploma tak ada ke? Bagi saya, tingkatan 6 ni dia telah mewajibkan pelajar-pelajar untuk mengambil MUET, kerana ini merupakan untuk memudah pelajar itu untuk masuk ke peringkat universiti. Manakala diploma pula, kamu perlu mengambil ujian MUET ini dengan sendiri tanpa ada bimbingan. Sebagai contoh, jika kamu telah habis ke peringkat diploma, kamu harus mengambil MUET sendiri untuk sambung ke peringkat ijazah. Manakala jika di tingkatan 6, kamu dibimbing oleh cikgu MUET, iaitu cikgu MUET yang sangat berkaliber untuk membantu kamu dalam subjek MUET ini. Dan di situ dia akan menjadi mudah sebab kamu dapat belajar dengan lebih mendalam tentang MUET ini. Berbanding diploma, kamu kena belajar sendiri. Okey Cik, berapakah band MUET yang ditetapkan oleh pihak universiti untuk memasuki ke sana? Selalunya pihak universiti ini, ada setengah pihak universiti ini menetapkan band 2 ke atas sudah boleh masuk ke universiti. Ada setengah universiti juga telah menetapkan band 3 ke atas untuk masuk ke universiti. Itu saja syarat yang perlu kamu capai dalam MUET ini. Oh begitu. Bukan itu saja, kamu perlu mencapai PNJK yang baik dari semester 1, 2 dan 3. Hal ini kerana dapat memudahkan kamu untuk masuk ke universiti. Jika PNJK kamu terbaik dalam ketiga-tiga semester, ia dapat memudahkan kamu untuk mencapai PNJK yang terbaik seperti 3 poin ke atas. Dan selalunya pihak universiti telah meletakkan syarat
2.5 ke atas sudah boleh masuk ke universiti. Dan ada setengah universiti telah meletakkan 3 poin ke atas untuk kamu masuk ke universiti tersebut. Selalunya ramai pelajar-pelajar yang tidak tahu tentang kelebihan di tingkatan 6 ni. Hal ini kerana mereka selalu menyatakan yang di peringkat tingkatan 6 ni merupakan peringkat yang paling susah dan sukar jika nak dibandingkan diploma. Sebab itu, bagi pendapat saya, tentang tingkatan 6 ni, kamu perlu mencari orang yang berpengalaman untuk kamu mengetahui dengan lebih mendalam tentang tingkatan 6 ini. Hal ini kerana bagi saya, tingkatan 6 ni sangat memudahkan jalan untuk kita ke peringkat universiti. Jika nak dibandingkan diploma yang memerlukan tempoh 3 tahun untuk kita menyambung ke peringkat ijazah. Oh begitu, baru saya faham tentang kelebihan di tingkatan 6 ini. Apakah cara untuk masuk ke tingkatan 6 cik? Sekiranya kalau ke peringkat diploma, kita harus membeli nombor PIN. Ya betul cakap kamu. Di peringkat diploma kamu harus membeli nombor PIN, kemudian daftar di UPU dan kamu boleh banyak pilihan yang kamu boleh pilih untuk diisi dalam peringkat diploma. Manakala di tingkatan 6 ni, cara-caranya adalah kamu perlu menunggu tarikh yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Setelah tarikh itu keluar, kamu harus menyemak sama ada kamu layak untuk masuk tingkatan 6 ataupun tidak. Jika kamu layak untuk masuk tingkatan 6, kamu akan diberi satu tarikh untuk ke sekolah. Setelah kamu pergi ke sekolah, kamu diberitahu tentang subjek-subjek yang ada di tingkatan 6, pendedahan tentang subjek-subjek tersebut. Manakala di diploma ini, kamu harus menunggu satu tarikh yang dikeluarkan oleh UPU sama ada kamu layak ataupun tidak, dan ia memakan masa yang sangat lama untuk kamu menunggu tarikh UPU. Oh begitu caranya. Ya betul, itu adalah cara untuk kamu pergi ke peringkat tingkatan 6. Dan manakala diploma, kamu perlu beli nombor PIN di Bank Simpanan Nasional, dan kamu boleh memilih kos yang kamu minat. Dan tak silap saya, kamu diberi 10 pilihan. Dalam 10 pilihan itu ada universiti, politeknik dan sebagainya. Di situ kamu boleh pilih kos-kos yang kamu minat dan berkaitan dengan sijil SPM kamu, iaitu sijil penilaian Malaysia. Di situ kamu boleh memilih kos-kos yang berkaitan dengan apa yang kamu pelajar di tingkatan 5, dan ia harus layak dengan grade-grade yang dinyatakan. Sebelum kamu nak isi diploma, contoh kalau kamu minat di bahagian diploma, kalau kamu nak isi, kamu harus mengetahui syarat-syarat kelayakan mengikut sijil pelajaran Malaysia kamu. Jika kamu tidak melihat dan sesuka hati saja memilih bidang tersebut, mungkin permohonan kamu gagal kerana tidak menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak UPU. Itu saja saya rasa jika kamu hendak memohon ke peringkat diploma. Sebab saya pun pernah untuk mendaftar dalam peringkat diploma ini. Oh begitu. Okey, setelah saya mendengar pendapat Encik, saya lebih berkeinginan untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Oh begitu, jadi baguslah dengan tindakan kamu. Saya tak paksa kamu sama ada untuk nak memilih bidang diploma ataupun tingkatan 6. Saya hanya macam menceritakan pengalaman saya sahaja. Okey. Terima kasih Cik atas perkongsian dan pendedahan tentang kelebihan dan cara-cara untuk memasuki ke tingkatan 6 dan sedikit sebanyak tentang diploma. Terima kasih banyak-banyak Cik kerana sudi mendengar masalah dan memberikan saya nasihat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tingkatan 6 dan memberitahu saya tentang kebaikan juga untuk melanjutkan diploma selepas menyambung pelajaran ke tingkatan 6. Okey, sama-sama. Jika awak ada masalah apa-apa pun, bolehlah datang ke sini lagi. Rasa malu untuk tanya pendapat kepada saya. Sebab mana tahu saya boleh menolong kamu dan menyenangkan masalah yang dihadapi oleh kamu. Okay, terima kasih sekali lagi Encik. Sama.
Assalamualaikum. Saya mendengar kamu sudah melanjutkan pelajaran dan kamu memilih melanjutkan pelajaran di tingkatan 6. Salam, ya betul. Saya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 kerana ianya lebih mudah kepada saya untuk meneruskan pelajaran ke peringkat diploma. Saya juga mendengar awak telah melanjutkan pelajaran tingkatan 6 ni sudah 2 bulan. Boleh saya tahu pengalaman awak semasa berada 2 bulan di tingkatan 6? Pengalaman saya di tingkatan 6 selama 22 bulan ini sangatlah menyeronokkan kerana saya mendapat kawan yang selalu memberikan saya semangat tentang pelbagai perkara dan dia selalu memberi tunjuk ajar kepada saya bagi meneruskan pelajaran ke tingkatan 6. Oh, baguslah begitu jika awak berasa begitu dalam peringkat tingkatan 6 ni sebab awak dah lagi ada 2 semester, iaitu semester 2 dan semester 3 yang memerlukan semangat yang ni untuk awak berjaya, dan awak perlu kekalkan semangat ini untuk awak meneruskan ke tingkatan 6 sehingga tamat ke tingkatan 6. Okey, baiklah cik. Terima kasih cik. Okey, sama-sama.